Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada kau adik-adik yang namanya Adila. Okey, so hari ni kita ada seorang student saya yang rajin. Okay, namanya Adila. So kita akan lihat modul Terengganu. Okay, modul Terengganu untuk bab 5 tingkatan 4. Okay, bab 5 tingkatan 4. Okey. So cuba Adila tengok soalan ni. Okey, Adila tulis dekat dalam Adila punya buku. Adila tulis soalan struktur bab 5. Okey, dah ya. Cikgu tengah cari cikgu punya tu mana. Satu lagi USB. Okey. So, kalau lihat dekat sini kan Adila kan. Cuba Adila kira, okey, ada rambut kerinting, rambut lurus. Okey, cuba Adila kira, okey, berapa orang rambut kerinting dan berapa orang rambut lurus. Cikgu bagi masa 2 minit untuk Adila kira. Boleh? Okey, so rambut kerinting tadi ada berapa Adila? 2, 4, 6, 8. 8. Okey, 8. So tulis dekat sini 8. Okey, rambut lurus tadi cikgu kira ada 12. Betul ke Adila? Sama dengan saya tak? 12. Betul. Betul. Okey, cuba Adila tulis dulu. Okey, dah siap bagi tahu cikgu. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Berdasarkan jadual 1, lukiskan carta palang yang menunjukkan berapa bilangan murid melawan jenis rambut. Okey, berapa bilangan murid yang melawan jenis rambut. So, kalau macam ini Adila ambil pensel, pembaris, tuliskan paksi. Kalau dalam soalan tak perlulah buat. Tapi sebabnya kamu tak ada kertas soalan tu, kamu tuliskan, tuliskan garis lurus. Kemudian tuliskan nombor 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian bilangan murid. Okey. Kemudian tulis kat sini jenis rambut. Okey. Kemudian kamu tengok kat sini. Kerinting ada 8. Kerinting ada 8. So maksudnya kamu buatkan satu garis. Pakai pembaris tau. Cikgu tak ada pembaris. So pakai pembaris. Cantik. Okey, 8. Kemudian satu lagi. Alamak, tak cantik cikgu. Satu lagi 12. Cikgu nak jarak sikit. 12. Okey. So, lepas tu Adila buatkan dekat sini kerinting. Bawah sini lurus. Okey, kerinting. Kemudian lurus. Okey, so saya bagi masa Adila lukis dulu ya grafnya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, mana tak cikgu punya drawing. Okey. Hanif telah ke salon rambut untuk meluruskan rambutnya yang kerinting. Walau bagaimanapun, selepas beberapa bulan, rambutnya kembali kerinting. Mengapa kejadian ini berlaku? Sebab apa rambut dia kerinting balik? Kenapa Adila? Agak-agaknya kenapa Adila? Sebab dia tumbuh balik. Yelah, dia tumbuh balik. Agak-agak sebab apa? Tak boleh lurus juga. Kerinting pun kalau diluruskan jadi kerinting balik. Sebab faktor apa? Faktor G? Faktor? Faktor genetik. Ya, betul. Faktor genetik. Sebab itu kalau contoh macam cikgu kan. Cikgu pendek kan. Sebab apa cikgu pendek? Cikgu boleh ke tinggi? Boleh lagi sekali tinggi. Keturunan lah cikgu. Keturunan. Betul. So genetik tu dia lebih kepada keturunan. Okay. So sebab itu cikgu tak boleh tinggi Adila. Sebab mak ayah cikgu pun pendek juga. Okay. Okay. So dah siap. Faktor genetik. Kamu tuliskan jawapan sahaja ya. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Okey, rajah 2 menunjukkan ciri seorang bayi yang menghidap penyakit gangguan gen. Okey, so yang ini Adila tulis soalan struktur bahagian B.
soalan struktur bahagian B. Okey, soalan nombor 2. Tuliskan jawapan sahaja ya. Okey, dia kata baby ni, kalau nampak tu, dia ada menghidap penyakit gangguan gen yang disebabkan oleh mutasi. Okey, dia punya mata sepit, lidah dia terjelir, kaki dia, jari dia pendek, leher dia pun pendek. Kita kalau Adila tak ingat, cikgu dah ajar, kita ada dua jenis mutasi. Okey, kita ada dua jenis mutasi, iaitu mutasi gen ataupun mutasi kromosom. Okey, contoh mutasi kromosom ni, contohnya adalah seperti sindrom Down. Pernah tak jumpa orang sindrom Down, Adila? Mata dia sepit, dia macam, apa kita panggil dia ya? Kanak-kanak istimewa. Pernah tengok tak? Pernah, galak je. Ha? Pernah kan? Pernah. Ha, Selalu. selalu kan? Agak-agak itu permintaan dia ke Adila macam itu, dilahirkan macam itu. Tak kan? Maksudnya dia memang daripada lahir. Yang itu yang kita panggil dia sindrom Down. Okey. Kita dah belajar juga satu lagi sindrom Turner. Okey, satu lagi adalah sindrom Klinefelter. Okey. So ini semua adalah mutasi kromosom. Okey, mutasi gen ni contohnya albino. Kalau ni Adila pernah tak jumpa orang yang rambut dia putih, walaupun dia dah muda lagi, tapi rambut dia putih, muka dia putih-putih, semua putih-putih. Pernah tak tengok? Kalau dalam TV ke, yang itu albino. Okay, ataupun salah satu contoh penyakit dia buta warna. Dia tak dapat nak bezakan warna hijau, warna merah. Okey. Lagi apa ya contohnya lagi ya Adila agak-agaknya? Hemofilia pun adalah salah satu mutasi gen. Okey. Kemudian, namakan penyakit yang dihadapi oleh bayi tersebut. So, agak-agak bayi ni menghidap penyakit apa ya Adila ya? Apa cikgu? Sindrom apa yang cikgu cakap tadi? Sindrom Down. Pandai. Mata sepit kan? Mata sepit, betul. Tulis dekat sini, sindrom Down. Sebenarnya Adila boleh buat. Kan Adila kan? Okey. B. Mengapa bayi tersebut mempunyai ciri seperti yang ditunjukkan? Kenapa baby ni boleh jadi macam ini? Kalau untuk mutasi sindrom Down, sebab kromosom nombor 21 dia ada tambah satu lagi. Kita ada 23 kromosom. Tapi kromosom yang nombor 21 sepatutnya ada dua pasangan. Tapi dia tambah lagi satu kromosom. So dia jadi 3. So ini disebabkan oleh, apa tadi cikgu cakap? Penambahan kromosom. Kromosom. Nombor berapa Adila? Kromosom nombor berapa cikgu cakap tadi? Nombor 20. Tak ingat lagi. 21. Okey, disebabkan oleh, tulis kat sini ya, disebabkan oleh penambahan bilangan kromosom nombor 21. Okey, penambahan kromosom pada pasangan kromosom. Ya. Okey, so saya bagi masa Adila tulis dulu ya. Okey, so bagaimanakah langkah untuk mengurangkan risiko berlaku kejadian seperti di Rajah 2? Macam mana nak elakkan dapat anak sindrom Down Adila agak-agaknya? Nanti kamu nak kahwin nanti. Apa? So kamu kena elakkan apa? Ingat tak cikgu kata radioaktif? Ingat tak kita dah belajar radioaktif kan? Kita kena elakkan kawasan yang ada terkena sinaran radioaktif.
Okey, ataupun tak boleh mengandung pada usia yang lewat. Contohnya umur 40 ke atas dah tak boleh mengandung tau sebenarnya. Sebab tu dapat anak yang sindrom Down. Apa nama kita panggil apa? Kebarangkalian nak dapat anak yang sindrom Down tu adalah lebih tinggi. Okey, sekiranya kamu sesiapalah mengandung, hamil pada usia yang lewat. Okey. So, jawapan dekat sini Adila boleh ataupun kita kena elakkan. Tulis kat sini. Mengelakkan terdedah sinaran radioaktif. Ataupun Adila nak buat satu lagi jawapan. Elakkan daripada mengandung dilewat usia, kehamilan dilewat usia. Elakkan kehamilan lewat usia. Okey, so salah satulah Adila buatlah salah satu. Okey, nombor B. Penyakit gangguan gen boleh dikesan semasa peringkat fetus dengan menggunakan kaedah amniocentesis. Wajarkah seorang ibu hamil menjalani kaedah ini? Wajar tak kalau kita nak tengok anak kita yang dalam kandungan tu sempurna ke, tak sempurna ke? Agak-agak Adila boleh ke tak kita nak buat ujian tersebut? Kalau Adila cakap wajar, boleh. Kalau Adila cakap boleh, boleh tak bagi sebab? Sebab kita dapat kesan lebih awal. Okey, kita dapat kesan kesan penyakit lebih awal. So, kalau untuk soalan macam ini, saya nak ingatkan Adila, jangan tinggalkan. Sebab apa? Kalau Adila cakap wajar, dapat markah. Kalau Adila cakap tak wajar pun dapat 1 markah. So salah satu. So contoh tadi Adila kata wajar. Okey. Kerana kamu bagikan alasan untuk markah yang kedua. Okey, contohnya kerana penyakit dapat dikesan lebih awal penyakit dapat dikesan lebih awal. Okey. Untuk ibu bapa lebih bersedia. Okey. Kadang-kadang kan kita tak tahu kan. So at least ibu bapa dia dah bersedia mindset, anak aku nanti akan cacat, akan tak sempurna. So dia dapat mindset, dia dapat ready lah dia punya minda dia. Okey. Siap budak-budak macam ni. Okey, dah siap. Okey, so kalau contoh Adila kata tak wajar pun dapat markah. So Adila bagilah alasan. Okey, yang ini saya bagi lagi satu lah. So antara dua lah. Adila boleh tulis wajar ataupun tidak. Okey, contoh tulis tidak wajar. Contohnya ya. Okay, siapa yang buat tidak wajar? So kenapa? Kerana mengelakkan keguguran. Okey, so saya bagi masa Adila untuk tulis. Okey, so kalau soalan wajaran, tolong buat wajar ada markah, tidak wajar pun akan dapat markah. Adila nak teruskan ataupun kita nak stop hari ni? Ada lagi satu je soalan lagi. Ikut cikgu lah. Ikut cikgu. Okey. So kalau ikut cikgu nak tulis dia. Okey. Soalan esei bahagian C. Cuba Alida tulis soalan esei bahagian C. Sebab kita berdua je kan. So, apakah maksud mitosis? Okey, Adila. Kalau Adila dah lupa, kita pembahagian sel kita ada dua. Okey, yang pertama nama dia apa Adila? Meiosis. Ya, satu lagi nama dia apa? Mitosis. Mitosis. Pandai ingat tak? Mitosis ni berlaku dekat mana?
contoh mitosis. Kalau dekat tumbuhan, dia berlaku dekat mana mitosis ni? Dekat hujung pucuk dengan akar. Contohnya, jalan-jalan kamu petik bunga, petik daun. Adakah daun tersebut akan tumbuh lagi sekali? Daun yang sama? Ya, itulah namanya mitosis. Tapi untuk meiosis, ingat, meiosis hanya berlaku dalam sistem pembiakan sahaja. Okey, pembiakan sahaja. So, dia tanya, apakah yang dimaksudkan dengan mitosis? Okey. So, mitosis itu adalah proses pembahagian sel. Okey, tulis ya. Proses pembahagian. Proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras. Yang membentuk dua sel anak yang seiras. Sebab itu tadi kamu potong pokok, dia akan tumbuh. Contoh, kamu kena tangan kamu luka. Kena kamu tolong mak kamu masak, tiba-tiba kena minyak. So nanti kulit kamu akan merekah kan? So nanti dia akan tumbuh kulit yang baru. Itu adalah proses mitosis yang berlaku pada manusia. Okey. Sel anak yang seiras. Okey, sambung lagi. Dengan setiap satunya mengandungi, dia mengandungi bilangan kromosom dan genetik yang sama. Dan genetik yang sama dengan induk. Okey, yang sama dengan induk. Okey. So, proses pembahagian sel. Okey, proses pembahagian sel yang membentuk dua sel anak yang seiras. Okey, dengan setiap satunya mengandungi bilangan kromosom yang mana genetik dia, bilangan genetik dia sama dengan sel induk. Sebab itu, kalau kamu potong hujung daun ataupun pucuk, akan keluar daun juga. Dia tak adalah kamu potong pucuk, daun, dia akan keluar akar. Tak kan? Dia akan keluar pucuk. Contoh, kamu punya tangan tadi, yang cikgu cakap tangan kena bahan terbakar ke, kena minyak ke, dia takkan keluar, contohnya kulit. Dia takkan keluar bulu pula. Tak kan? Dia akan keluar sama juga kulit juga. Okey, so Adila dah siap? Bagi tahu cikgu. Adila lajulah, baguslah Adila. Okey, so pergi soalan nombor C. Mitosis ialah proses pembahagian sel yang berlaku dalam semua sel hidup. Terangkan apakah yang berlaku apabila lutut seorang budak luka dan terjatuh di atas jalan raya. Okey, apa yang akan berlaku? Okey, so apa yang akan berlaku? Okey, yang pertama, okey, sel-sel yang terluka tadi, okey, dia akan rosak atau mati. Okey, yang pertama, okey, saya salin, saya bagi share kepada Adila yang ini. Kalau budak tu terjatuh, okey, kalau budak tu terjatuh, apakah yang akan kamu lakukan? Okey, so apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, apa agak-agak Adila yang Adila akan lakukan? Yang pertama, okey, so yang pertama, apabila terluka, okey, nombor 3C ni ya Adila ya, 3C. Okey, apabila terluka, sel-sel di kawasan tersebut akan rosak atau mati. Kemudian, sel kulit yang sihat akan bermitosis, okey, untuk menghasilkan sel yang baharu. Okey, untuk apa?
bagi menggantikan sel-sel yang rosak. Kemudian mitosis akan menghasilkan sel yang baharu yang sama dengan sel induk. Kemudian dia akan menghasilkan bahan genetik yang sama. Sebab itu cikgu kata tadi apa? Kulit yang sama yang akan tumbuh. So, luka akan sembuh. Begitulah proses mitosis yang berlaku. Salin dulu. Ada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Selain daripada apa tadi dia kata? Selain daripada sakit apa nama dia di mana tu robot cikgu ya. So selain mana dah tak detect dah. So untuk soalan yang tadi cikgu ulang lagi sekali. Selain dari proses mitosis, bagi mengekalkan kemandirian spesies proses meiosis itu berlaku pada organisma hidup. Banding bezakan antara mitosis dan meiosis. Jom kita lihat jawapan daripada Adila. DNA dengan pembahagian sel. Yang itu Adila salin dulu yang dua tu. Yang pertama replikasi DNA dan pembahagian sel. Macam mana cikgu nak salin? Apa? Kat jawapan ke cikgu? Ya. Kamu buat dulu persamaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, replikasi DNA. Yang kedua, pembahagian sel. Cuba buat dulu. Perbezaan. Apa perbezaan yang dalam buku teks tu? Kalau mitosis, kamu bagikan cikgu dua je. Kalau mitosis, dia berlaku dekat mana? Sel soma. Dekat sel. Sel soma. Kalau meiosis berlaku dekat mana? Pembiakan. So maksudnya lagi better kalau kamu buatkan dalam bentuk jadual. Macam ini. Ambil ni. Cuba Adila buat macam ni, macam cikgu buat ni. Bahagikan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, tuliskan yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang pertama tadi apa ya Adila ya? Kalau mitosis berlaku di sel soma. Di sel. Kalau meiosis berlaku sel pembiakan. Kamu buat macam itu je. Ada meiosis. Mitosis menghasilkan berapa sel anak? Tak bagi tahu berapa. Dua. 2. Dua sel anak. Kalau meiosis berapa dia menghasilkan sel anak? 4. So itu perbezaan yang kedua. So tulis Adila. Adila tulis dulu ya. Adila dah buat 2 persamaan dan 2 perbezaan. Markah kat situ 4. Cukup tak? 2 perbezaan, 2 persamaan. Cukup tak? Markah 4 markah. Cukup kan? Cukup. Alhamdulillah. So dah habis kelas kita untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak Adila datang ke cikgu. Kita jumpa lagi Adila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama.